Selamat sejahtera kepada pengarah pengucapan awam kumpulan 14 Tuan Yip Ming Leong dan rakan-rakan sepujangan saya serta para hadirin sekalian. Sebelum itu, izinkan saya dan rakan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natalia binti Masrin, merupakan pemegang nombor kad metrik 213486. Saya merupakan pelajar Bachelor Sains dan Teknologi KAIU. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Masatu Farhana binti Muhammad Muslih, nombor metrik 213456. Pada hari ini, saya dan rakan saya akan menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk penyalahgunaan dada dalam sukan. Hadirin dan hadiran sekalian, penyalahgunaan dalam sukan adalah isu yang tidak asing dalam arena sukan dunia malah di negara kita. Penyalahgunaan dada bermaksud dada itu disalahguna, bukan untuk tujuan perubatan. Apakah yang dimaksudkan dengan dada? Dada adalah satu bahan selain daripada makanan yang apabila diambil akan menyebabkan perubahan dalam badan. Jika perubahan itu bermanfaat kepada badan, ia disebut sebagai ubat. Dan jika perubahan ini membawa keburukan kepada badan, maka ia disebut sebagai racun. Namun begitu, penggunaan dada terlarang dalam aktiviti sukan adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet itu dalam secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam pada itu juga, dada merupakan salah satu bahan selain daripada makanan yang diambil oleh atlet, sama ada dimakan, diminum atau disuntik. Untuk pengetahuan anda, penyalahgunaan dada dalam sukan juga dikenali sebagai doping, merujuk kepada penggunaan dada atau ubat yang diharamkan oleh IOC, iaitu International Olympic Council, yang bertujuan mendapatkan kelebihan dalam prestasi atlet. Setiap atlet tertakluk kepada polisi melarang doping dan bertanggungjawab untuk menyimak status, bahan dan ubat-ubatan yang diambil. Jika seseorang atlet itu didapati positif mengambil dada terlarang melalui ujian doping yang dibuat secara rambang, dia berisiko disingkir daripada menyertai pertandingan dan status pemendang juga boleh ditarik balik, malah atlet juga akan merana akibat kesan penggunaan dada dalam jangka masa pendek dan panjang. Hari ini saya akan membincangkan tentang mengenai kesan pengambilan dadah dalam sukan. Kebanyakan dadah yang diambil oleh ahli sukan ialah dadah jenis perangsang, iaitu dadah ini membawa kesan yang sangat negatif kepada mereka. Ahli sukan yang menggunakan dadah jenis korkan akan mengalami sakit dada, sesak nafas dan perdarahan pada paru-paru. Selain itu, korkan juga dapat mengurangkan lagi keupayaan deria rasa sakit. Di samping itu, dadah jenis hypertermis pula menyebabkan seseorang itu mengalami sakit kepala, sakit dada, muntah dan kegenjangan otot pada badan. Malahan dadah jenis ini juga menjejaskan lagi fungsi sistem saraf dalam badan manusia. Selain pada itu, seorang yang mengambil dadah jenis ambolik steroid akan mengalami penyakit seperti jantung, peningkatan tekanan darah, penyakit hati dan juga kanser. Ahli sukan yang sering mengambil dadah jenis ini akan menjadi lebih agresif dan mendorong tindakan luar daripada kawalan. Seterusnya, dadah yang dinamakan sebagai beta blockade pula akan mengakibatkan gangguan pada percakapan dan koordinasi anggota. Malahan sesiapa yang mengambil dadah jenis ini akan mengalami komplikasi dan juga penyakit jantung, serta toksik dalam badan akan juga meningkat. Oleh itu, seharusnya seorang ahli sukan tidak melibatkan diri dalam pengambilan dadah. Justru ahli sukan akan berjaya tanpa menggunakan dadah.
Antara punca penyalahguna dadah ini adalah persaingan dalam sukan untuk memenangi dalam satu pertandingan. Selain itu, mentaliti dan juga tamak. Antara langkah mengatasi penyalahgunaan dadah dalam sukan, yang pertama adalah melalui sistem pendidikan. Dengan membentukkan peribadi ahli sukan supaya berfikiran positif dengan memberikan pendidikan, sokongan moral, rangsangan, dan motivasi. Seterusnya melalui kempen, yaitu mengadakan kempen tentang bahaya penyalahgunaan bahan terlarang dalam sukan. Ya, untuk memberikan pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah dalam sukan pada atlet terutama pada peringkat sukan Malaysia. Selain itu, pendidikan dan kawalan terhadap ubat-ubatan. Contohnya mengambil tindakan mengawal ubat-ubatan seperti dadah, perangsang steroid, anabolik dan menjalankan pemeriksaan terhadap premis-premis yang menjual ubat-ubatan. Dan akhir sekali melalui ujian, yaitu melakukan ujian air kencing dan darah terhadap atlet sebelum mengikuti latihan sukan. Akhir kalam, penyalahgunaan dadah dalam kalangan atlet sukan negara bukanlah perkara yang remeh-temeh, tetapi patut diambil berat kerana penyalahgunaan dadah dalam sukan akan memberikan impak yang besar kepada negara seperti menjejaskan ekonomi, kos penyelenggaraan, meningkatkan dan memberi ancaman keselamatan kepada negara. Oleh itu, masalah isu penyalahgunaan dadah tidak patut dipandang remeh. Demi untuk menyahut cabaran dan slogan negara iaitu hidup tanpa dadah, maka maruah negara tidak lagi tercemar dan secara tidak langsung membersihkan nama negara sekaligus menaikkan nama negara di persara antarabangsa.